Selamat sejahtera kepada pensyarah teori komunikasi, Tuan Sheikh dan sesiapa yang menonton video ini. Nama saya Vidya, nombor matrik 290783, selaku Ketua Kumpulan 4, ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Cik Mastura, Encik Ho Kin Fei, Encik Azmi dan Encik Wijaya Kumar. Hari ini kami akan membentangkan tentang teori komunikasi, iaitu model penerimaan teknologi. Selamat sejahtera. Saya akan mengenalkan tentang pengenalan dan sejarah model penerimaan teknologi. TAM, iaitu model penerimaan teknologi, telah dicipta oleh Davis untuk meramalkan bagaimana orang akan bertindak balas terhadap sistem maklumat baharu. Model ini digunakan untuk meramalkan perasaan orang ramai tentang sesuatu alat dan untuk mengenal pasti sebarang perubahan yang perlu dibuat untuk menjadikannya lebih boleh diterima oleh pengguna. Kebolehterimaan sistem maklumat adalah betapa berguna dan mudahnya ia digunakan. Selain itu, Lin menerangkan bahawa model TAM ini adalah berdasarkan idea bahawa orang berkelakuan dengan cara yang berdasarkan sikap mereka terhadap situasi yang mereka hadapi. Inilah sebabnya mengapa model TAM ini berguna untuk memahami cara orang untuk menggunakan sistem bermaklumat. TAM ini juga berpendapat bahawa tingkah laku seseorang terhadap penggunaan teknologi adalah berdasarkan sikap dan persepsi mereka terhadap kegunaan teknologi tersebut. Menurut Davis, mengatakan bahawa sikap individu terhadap sistem serta bagaimana ia mempengaruhi prestasinya adalah faktor yang sangat penting dalam cara ia digunakannya. Walaupun seseorang pekerja mungkin tidak berpuas hati dengan sistem maklumat baharu, jika beliau percaya bahawa ia akan membantu pekerja dengan lebih baik, dia mungkin akan menggunakannya. Selain itu, berdasarkan raja di atas, TAM adalah model yang menggunakan dua pemboleh ubah yang utama, iaitu tanggapan kebergunaan PU dan tanggapan mudah diguna PEOU untuk meramalkan cara orang akan menerima teknologi, betapa bergunanya kepada mereka dan betapa mudahnya ia untuk digunakan. PU adalah ukuran sejauh mana pengguna percaya bahawa menggunakan sistem ini akan membantu mereka berprestasi dengan lebih baik. Manakala PEOU merupakan keyakinan pengguna yang ukuran betapa mudahnya menggunakan sistem dan sejauh mana ia boleh dipelajari oleh diri sendiri. Menggunakan teori TAM ini, dapat percaya bahawa cara orang menggunakan komputer ditentukan oleh niat mereka, manakala niat ditentukan oleh perasaan seseorang tentang menggunakan komputer dan persepsi mereka tentang cara ia digunakan. Seterusnya, ahli kumpulan kami Encik Azmi akan menerangkan tentang konsep model penerimaan teknologi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azmi bin Ismail, nombor matrik 290754, akan menerangkan dari segi konsep penerimaan teknologi. Perspektif penggunaan atau PU adalah fasa di mana seseorang percaya bahawa penggunaan sistem tertentu akan dapat meningkatkan prestasi kerja seseorang. Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditafsirkan bahawa penggunaan ICT dapat meningkatkan prestasi kerja sesiapa sahaja yang menggunakannya. Kemudahan penggunaan juga merupakan salah satu perkara dalam model TAM yang telah diuji dalam penyelidikan Davis. Manakala, perspektif kemudahan pengguna yang dirasai iaitu PEOU dapat meyakinkan pengguna bahawa teknologi maklumat yang akan diaplikasikan adalah perkara yang mudah dan bukan membebankan mereka. ICT yang tidak sukar digunakan akan terus diaplikasikan oleh syarikat. Davis dalam bukunya turut menyatakan bahawa PEOU merupakan satu tahap di mana seseorang itu percaya bahawa penggunaan sistem tertentu boleh mengurangkan usaha seseorang dalam melakukan sesuatu. Kekerapan sistem digunakan dan sejauh mana ia berinteraksi dengan pengguna boleh menunjukkan betapa mudahnya sistem itu dijalankan. Selain itu, sikap terhadap aplikasi ATU adalah sikap terhadap penerapan sesuatu menurut Ecker dan Myers
iaitu sikap pro dan kontra terhadap aplikasi sesuatu produk. Sikap pro dan kontra terhadap produk ini boleh digunakan untuk meramalkan tingkah laku atau niat seseorang untuk menggunakan produk atau menggunakannya. Sikap terhadap penerapan teknologi diartikan sebagai penilaian daripada pengguna tentang rasa ingin tahu dalam menggunakan teknologi. Niat tingkah laku atau menggunakan pula digunakan bagi kecenderungan tingkah laku untuk terus menggunakan sesuatu teknologi. Tahap penggunaan komputer pada seseorang boleh diramal dengan sikap dan perhatian mereka terhadap teknologi. Sebagai contoh, seseorang yang berminat untuk mengekalkan penggunaan komputer mereka dan sentiasa menambah sokongan perisian mungkin lebih berkemungkinan menggunakan komputer lebih daripada seseorang yang kurang berminat atau tidak mengambil berat tentang teknologi. Saya Hokin Fei, nombor matriks 290595. Hari ini saya akan membentang tentang antaian dan idea teori. Teori e-learning dibina berdasar prinsip saintifik yang menunjukkan cara menggunakan dan mereka bentuk teknologi pendidikan boleh membantu pelajar belajar dengan lebih berkesan. Teori e-learning tergolong dalam teori besar connectivism kerana ia menekankan bagaimana teknologi boleh digunakan dan direka bentuk untuk mencipta peluang pembelajaran baru dan menggalakkan pembelajaran yang berkesan. Pembelajaran multimedia ialah satu cara untuk membantu orang ramai belajar dengan lebih mendalam dengan menggunakan pelbagai format komunikasi antara audio, visual dan teks. Satu kajian mendapati bahawa pelajar yang diberi pembentangan dengan penerangan ilisan dan visual mempunyai skor yang lebih tinggi pada ujian pemindahan penyelesaian masalah berbanding pelajar yang diberi pembentangan dengan penerangan lisan sahaja. Pemberbalian ialah prinsip teori e-learning yang mencadangkan bahawa menyampaikan perkataan dalam gaya perbualan dan tidak formal boleh membantu meningkatkan pelajaran. Beberapa kajian telah menunjukkan bahawa personalisasi boleh berkesan dalam pembelajaran. Hasil kajian menunjukkan jumlah pembelajaran meningkat apabila gaya bahasa, formal dan perbualan. Salam sejahtera, saya Wijaya Kumar Subramania, nombor matrik 290731. Pembentangan saya adalah berkaitan teori penerimaan teknologi untuk mengendalikan, menguruskan isu dan masalah. Model penerimaan teknologi ini ialah satu cara untuk meramalkan cara orang akan bertindak balas terhadap teknologi baru. Ia mengambil kira perasaan orang ramai tentang teknologi, sejauh mana mereka bersedia untuk menggunakannya, dan betapa selesanya mereka dengan teknologi itu. Model penerimaan teknologi digunakan untuk menentukan bagaimana kebergunaan pelajar dan tahap kemudahan mempengaruhi penerimaan mereka terhadap pembelajaran mudah alih. Pembelajaran mudah alih telah menarik banyak perhatian daripada penyelidik kerana kesan positifnya terhadap pelajar serta model pengajaran yang diperlukan untuk menggunakannya dengan berkesan. Beberapa kaedah yang telah ditemui termasuk kesannya terhadap pembelajaran pelajar serta faedahnya terhadap produktiviti guru. Pembelajaran mudah alih ialah cara pembelajaran baru yang amat sesuai untuk pelajar. Mereka boleh menggunakan telefon pintar atau tablet mereka untuk belajar di mana saja mereka berada, yang menjadikan pembelajaran lebih mudah diakses. Ia boleh digunakan untuk menyediakan peluang pembelajaran semasa dalam perjalanan dan boleh membantu pelajar belajar dengan lebih berkesan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Syed Muhammad Alwi dan juga rakan-rakan sekalian. Saya Mastura binti Syamaluddin, nombor matrik 290610 akan membentangkan tentang penilaian atau kritikan terhadap model penerimaan teknologi. Implikasi dari model penerimaan teknologi boleh dilihat melalui 7 pemboleh ubah seperti berikut. Memasukkan efikasi kendiri, keyakinan guru dan pelajar dalam menggunakan internet melalui telefon atau komputer sebagai peranti, norma subjektif, persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan orang lain dalam melestarikan modul e-pembelajaran, keseronokan yang dirasakan, perasaan apabila dapat menyelesaikan tugas dengan baik melalui e-pembelajaran,
kebergunaan yang dirasakan, sistem e-pembelajaran mampu untuk sentiasa boleh digunakan pada masa hadapan. Kemudahan penggunaan yang dirasakan, penjamatan masa dalam melakukan tugasan-tugasan dalam sistem e-pembelajaran, sikap terhadap penggunaan dan niat tingkah laku. Bermaksud gelagat pengguna dalam membolehkan sistem e-pembelajaran untuk terus kekal relevan. Dapat disimpulkan bahawa, pertama, penggunaan model berasaskan niat yang unggul dalam konteks pendidikan berbeza dengan organisasi perniagaan yang biasanya akan dikaji dan penyelidikan terlebih dahulu. Kedua, dari sudut pengurusan pula, bagi memupuk niat individu dalam menggunakan teknologi, perlu persepsi positif kerana penerimaan setiap pelajar adalah berlainan terhadap teknologi. Ketiga, impak dari kebolehgunaan dalam sistem e-pembelajaran memainkan peranan utama supaya pelajar tetap menggunakannya untuk kemudahan pembelajaran. Dan akhir sekali, teori tak berbentuk umum yang hanya dapat melihat pada skop tertentu seperti dalam kelompok organisasi, jabatan atau kumpulan pelajar. Sekian, terima kasih. Akhir sekali, kesimpulannya, individu akan menerima dan mengaplikasikan teknologi sekiranya mereka dapat memberikan manfaat kepada individu, organisasi dan masyarakat. Seterusnya, teknologi dan inovasi yang kualiti dapat meningkatkan kehidupan masyarakat. Seterusnya, teknologi akan terus berkembang dan berubah. Dan ini sebahagiannya disebabkan oleh fakta bahawa orang akan terus menggunakannya dengan kerap, serta ramai orang akan menjejaki penggunaan teknologi dari masa ke semasa. Terima kasih.